Jadi ini adalah perkara asasi sebenarnya yang biasa kita telah tahu tentang wujudan-wujudan ataupun tentang perkara-perkara berkaitan tentang alam ghaib ini. Tetapi bila mana perkara asasi ini mungkin jadi satu benda yang kita sudah biasa. Ia kadang-kadang kadang-kadang menjadi satu apa? Dia kurang signifikan ataupun ia tidak berapa berperanan di dalam uh, menjadikan kita melihat realiti semasa. Seolah-olah apabila, dan ini adalah satu pemisahan yang berlaku pada zaman ini bila mana kerangka ilmu dalam tamadun manusia hari ini yang didominasi oleh kerangka tamadun Tauhid, ia memisahkan tentang perkara-perkara yang melibatkan tentang disebut sebagai kepercayaan and belief, faith dan sebagainya sebagai suatu perkara yang berbeza dengan perkara-perkara yang menjadi kebenaran ataupun ilmu, knowledge dan sebagainya. Jadi bila mana kita tidak mampu untuk melihat situasi semasa, keadaan semasa dan realiti semasa dengan asas-asas yang kita ada, contohnya al-ghaib ini, maka kita tidak akan mampu untuk melihat satu perspektif yang secara menyeluruh. Mungkin kita akan terjerumus dalam pemisahan tersebut. Jadi ini menjadi satu keperluan kepada kita untuk membincangkan tentang al-ghaib ini dalam sudut kita merujuk kepada satu pengembangan makna-makna ataupun ufuk-ufuk yang sebenarnya ia boleh diperluaskan dalam realiti semasa tetapi masih berpegang dengan asas-asas al-ghaib itu sendiri. Sebab tu dalam wacana ini saya sebut awal-awal lah, maknanya kita bukan membincangkan berkenaan tentang jin dan tentang syaitan dan sebagainya ataupun tentang biasanya maknanya perbahasan masyarakat biasa dalam perbahasan umum biasanya tentang benda-benda tadilah. Tetapi ia adalah perbincangan berkenaan tentang apakah sebenarnya al-ghaib itu dalam kerangka realiti semasa. Bagaimana kita melihat al-ghaib itu dalam kerangka yang ilmiah. Bagaimana kita boleh membahaskan persoalan tentang al-ghaib itu bukan sesuatu perkara yang tidak rasional. Ia adalah satu perkara yang saintifik. Ia adalah satu perkara yang akliah. Ia adalah satu benda yang logik. Jadi perbahasan itu ataupun dikotomi al-ghaib sebagai satu perkara yang tidak logik ataupun satu perkara yang tidak rasional ataupun tidak ilmiah, tidak saintifik, itu menjadi satu kerangka perbahasan kita pada malam ini. Jadi okay, boleh mula pembincangan malam ini dengan saya menceritakan sebuah krisis yang disebut sebagai krisis ontologi. Jadi krisis ontologi ini bermakna memahami tentang sebuah kewujudan. Maknanya kalau kita lihat cawan, saya pegang cawan. Jadi persoalan tentang ontologi ni adalah berkenaan tentang bagaimana kita tahu bahawa bagaimana saya tahu cawan yang saya pegang ini adalah wujud betul-betul di tangan saya. Dan bagaimana kita membuat satu konklusi bahawa cawan di depan ini adalah satu maknanya memang wujud di depan kita. Jadi itu adalah persoalan tentang ontologi lah. Jadi bila mana kita melihat pertama je dalam realiti dan keadaan semasa yang kita hidup pada hari ini, di mana kemajuan dan pencapaian teknologi dan sebagainya di dalam tamadun yang boleh saya sebut sebagai satu tamadun sains empirical yang mendominasi keilmuan hari ini, yang telah menemukan begitu banyak penemuan-penemuan saintifik, penemuan-penemuan teknologi dan sebagainya, pada hari ini mampu mencipta satu komputer ataupun teknologi yang terbaru pada akhir tahun lepas, bila mana kini mampu mencipta satu calculation di dalam komputer yang disebut sebagai quantum komputer yang mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang bila pergi dekat bila cuba diselesaikan oleh komputer-komputer superkomputer yang paling terlaju pada era sebelum itu pun, ia berkali ganda, hantar seribu kali ganda kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam komputer itu. Dan bahkan banyak lagi penemuan-penemuan bagaimana seperti
MRI scan yang kita boleh tahu tentang keadaan otak dan sebagainya, tentang wave dan sebagainya. Big data yang menjadi satu kerangka di dalam membentuk teknologi data-data di dalam komputer kita, di dalam handphone kita dan sebagainya. Jadi keseluruhan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh yang mampu dicapai oleh tamadun pada hari ini, persoalan yang kita perlu lihat dan kita perlu nilai semula, adakah benar kejayaan ini menolak manusia ke satu tahap pengetahuan yang lebih tinggi? Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu, adakah benar kemajuan ini adalah satu hasil dari metodologi pengetahuan yang cuba digarap oleh kerangka sains moden? Ataupun sebenarnya ia melibatkan beberapa unsur-unsur, beberapa elemen-elemen yang tidak diterima sebagai sesuatu yang ilmiah, yang tidak dijuzukkan sebagai satu kerangka ilmiah di sisi kerangka sains barat selama ini. Seolah-olah adakah ada perkara-perkara yang dia tutup mata mengambil kira kewujudan-kewujudan ataupun elemen-elemen tertentu untuk mencipta beberapa teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Kerana kalau kita boleh gambarkan bahawa perubahan ataupun satu timeline yang kita boleh nampak, perubahan-perubahan teori-teori sains ataupun mungkin di sini dalam perbincangan ni saya akan lebih banyak khususkan kepada sains fizik. Sains fizik ni perbahasan berkenaan tentang bagaimana manusia melihat pergerakan alam dan macam mana kita boleh keluarkan formula-formula di dalam mencari tenaga dan sebagainya melihat kepada pergerakan-pergerakan alam tersebut. Jadi kalau kita lihat bagaimana perubahan satu timeline daripada kurun ke-16 ataupun kurun ke-15 sehingga pada akhir kurun ke-19, ia disebut sebagai satu fasa disebut sebagai classical physics, classical physics ataupun sains fizik klasik, yang mana ketika itu penemuan para saintis ataupun ahli fizik lebih banyak merujuk kepada teori yang ditemukan oleh seperti Newton and the law of Newton, maknanya kita macam mana nak ukur tentang pergerakan ataupun kelajuan sesuatu, bila mana menemui tentang teori graviti dan sebagainya. Jadi pada era tersebut teori sains ataupun teori fizik ketika itu ditentukan dengan beberapa prinsip-prinsip yang diasaskan oleh nama-nama tersebut, Newton ataupun Maxton dan sebagainya. Jadi keseluruhan gambaran ketika itu sains fizik menggunakan kaedah empirical di dalam mengoptimum kemampuan panca indera, senses, maknanya kita punya pemerhatian dan sebagainya, dalam kita melihat interaksi ataupun tindak balas dan pergerakan dalam sesuatu fenomena, dalam satu kejadian ataupun dalam satu peristiwa, dan akhirnya menemukan kepada teori-teori dan formula untuk manusia memahami tentang isu-isu yang berlaku. Jadi metodologi yang ditemukan ataupun yang diusahakan di dalam kerangka empirical ini sebenarnya dia memisahkan apa sahaja di luar kerangka yang boleh dicerap oleh panca indera. Maknanya sesuatu yang bukan yang tidak boleh dicerap oleh panca indera, senses kita, maka ia tidak dikira sebagai sesuatu yang saintifik pada pemahaman kerangka empirical tadi. Jadi dia akan mendefinisikan bahawa sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa, sesuatu formula itu boleh difahami apabila ianya adalah sesuatu kewujudan yang dalam bentuk material. Jadi ini dalam satu bentuk kefahaman di dalam classical physics. Jadi dia akan menjadikan apa sahaja yang tidak dapat dicerap oleh panca indera ataupun yang tidak boleh diukur melalui proses eksperimen, jadi dia akan anggap perkara itu hanya sekadar faith, dan dia akan anggap benda itu hanya sekadar belief ataupun dia bukan satu kebenaran ataupun bukan satu realiti. Jadi ini berbeza dengan keadaan bila mana pada awal kurun ke-20, beberapa ahli-ahli fizik ketika itu seperti Einstein dan sebagainya, mereka mula menemukan beberapa penemuan-penemuan baru yang akhirnya menjadikan mereka berubah beberapa prinsip-prinsip asas dalam melihat tentang kejadian ataupun tentang kewujudan, yang akhirnya disebut sebagai the quantum physics. Mereka menemukan satu teori yang besar yang dinamakan sebagai quantum physics ataupun dijadikan sebagai modern physics. Jadi keseluruhan pertembungan itu, sebelum itu saya mungkin boleh terangkan sedikit lebih lanjut berkenaan tentang bagaimana pertembungan antara classical physics dan quantum physics ini. Sebenarnya mereka bertembung dalam satu
satu titik yang berkaitan tentang kewujudan atom. And maknanya sebelum ini dalam classical physics, maknanya saintis barat ataupun ahli fisik barat, dia hanya melihat kewujudan itu pada kerangka yang boleh dilihat secara material, dan benda itu boleh diukur dan boleh dikalkulat dan boleh dikira-kira lah. Tetapi bila mana dalam beberapa kajian lanjut, and dia menemukan beberapa aspek yang sebenarnya di sebalik wujudan-wujudan material itu terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu dilihat lebih halus dan lebih kecil, disebut sebagai atom, dan bagaimana atom itu bergerak dan berinteraksi antara atom dan atom yang lain. Jadi kuantum fizik ini isunya adalah bila mana mereka menemui tabiat atom itu ataupun partikel itu, dia bersifat tidak tetap dan dia bersifat dalam bentuk yang probability, yang tidak berada dalam satu keadaan yang kita boleh tahu lokasinya, masanya dan sebagainya. Jadi bila mana modern fizik ini menemukan satu proses yang luar daripada kerangka fizik klasik ataupun classical fizik tadi, jadi mereka melihat tentang perlunya satu perbahasan semula berkenaan tentang wujudan. Jadi sebab itu apabila kita berkata tentang krisis ontologi ataupun krisis kewujudan tadi, kita lihat bagaimana akhirnya permasalahan yang timbul dari sains empirikal tadi, yang mana menggunakan mengoptimumkan panca indera, kita punya senses ni untuk melihat tentang satu-satu kewujudan, dia melahirkan beberapa permasalahan dan paradoks di dalam penafsiran manusia terhadap apakah itu kebenaran dan realiti dalam kewujudan. Jadi antara paradoks yang cuba pernah dia bangkitkan oleh ahli falsafah seperti Descartes, dia pernah mewujudkan satu argumentasi dan argumen berkenaan tentang mimpi. Beliau menampilkan bagaimana teori yang menyamakan antara tindak balas deria, kita punya panca indera kita punya penglihatan, kita punya pendengaran dan sebagainya, ketika mana kita bermimpi dalam tidur, adalah satu pengalaman dan realiti yang sama kita dapat rasa ketika mana kita bangun daripada mimpi. Jadi seolah-olah mimpi dan bukan mimpi, panca indera kita seolah-olah mencerap dalam satu realiti yang sama. Tapi bila kita bangun, maknanya bila kita tidur, kita mimpi, kita dapat merasai bahawa macam seolah kita berada dalam alam yang realiti. Tapi bila kita keluar, bila kita bangun daripada mimpi tu, baru kita tersedar, oh rupanya kita bermimpi. Jadi Descartes dia menimbulkan satu persoalan, maknanya adakah panca indera kita ataupun kita punya senses ni sebenarnya boleh menipu kita punya akal ataupun kita punya pengetahuan, dan adakah kita boleh ditipu dengan panca indera, dan sekiranya panca indera boleh menipu diri kita, maka adakah kita juga bila mana kita bangun daripada mimpi, kita juga sedang ditipu. Maknanya adakah sebenarnya dalam realiti kita bangun daripada mimpi itu pun sebenarnya kita masih sedang bermimpi. Jadi itu satu paradoks yang dikeluarkan oleh Descartes berkenaan tentang persoalan berkenaan tentang kita punya panca indera kita sendiri. Dan itu adalah satu bentuk bagaimana permasalahan yang timbul tentang ontologi di dalam menggunakan ataupun mengoptimumkan panca indera kita. Dan lebih daripada itu, bila mana ahli fizik juga menemui beberapa kekurangan-kekurangan ataupun ketidaksempurnaan ataupun loopholes dalam kita punya panca indera ataupun penglihatan, bila mana mereka membuat beberapa gambaran-gambaran ilusi optik ataupun beberapa kajian-kajian tentang bagaimana optik kita, penglihatan kita melihat sesuatu perkara yang sebenarnya hakikat kewujudannya tidak ada. Contohnya saya boleh bagi di sini adalah satu kajian, bukan kajian lah, maknanya penemuan-penemuan ahli optik. Contohnya kalau bila kita tengok kat sini, ni adalah satu kajian berkenaan tentang the spring. Boleh tengok tu? Nampak dia punya video bergerak. Jadi kalau kita lihat di sini, video tersebut menunjukkan secara optiknya ataupun secara penglihatan dengan deria mata kita, kita melihat seolah-olah
image spring itu ada di sini. Maknanya kita lihat bahawa itu wujud di depan mata kita. Tapi apabila kita cuba mencapai, memegang spring tersebut, jadi ia tidak dapat dicapai. And sebab kerana hakikat kewujudan kepada spring itu sebenarnya bukan berada di depan kita, tapi berada di sebalik ataupun di bawah apa? Di bawah kotak tadi. Di bawah kotak. Dan ini dibahaskan secara fizik berkenaan tentang the concave mirror kan. Maknanya satu objek yang mana memantulkan cahaya dalam bentuk yang berbeza dan akhirnya menimbulkan satu image yang lain ataupun menimbulkan ilusi objek yang berada di tempat lain pada satu tempat yang lain. Jadi ini menunjukkan bagaimana loopholes dalam penglihatan kita dalam melihat sesuatu perkara yang mana hakikatnya perkara itu ataupun subjek itu tidak berada di tempat yang kita nampak ataupun yang kita lihat. Contoh lain bagaimana kita lihat dalam ilusi optik yang ni biasa diperkenalkan dalam mana-mana teori illusion and seperti Trotzler's effect. Trotzler's effect ni kalau kita boleh lihat kat tengah-tengah tu, kalau perhatikan lama-lama, maka image yang kita nampak pada awal ada warna-warni itu dia akan hilang sendiri. Dan juga kalau sebelah kiri Tichenor circles ni, kalau kita lihat sekali lalu, bulat oranye di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dia berbeza saiz. Tetapi sebenarnya ia hanyalah satu ilusi yang disusun mengikut susunan yang boleh memintas kita punya deria penglihatan agar kita melihat ia adalah satu saiz yang berbeza. Walaupun pada hakikatnya, maknanya hakikat kewujudan saiz bulat itu sebenarnya bulatan yang sama. Dia punya bentuk dia ataupun dia punya saiz. Tapi bila mana kita lihat dalam ilusi sebegini, maka kita akan lihat bahawa ia adalah berbeza. Jadi ini menunjukkan beberapa loopholes ataupun kekurangan di dalam kita punya penglihatan di dalam melihat ataupun mencerap sesuatu kewujudan ataupun sesuatu subjek yang ada di dalam dunia kita. Jadi akhirnya apabila kita melihat keseluruhan gambaran-gambaran berkenaan tentang krisis-krisis ontologi ini, maka apabila sains moden hari ini mula mempertikai begitu banyak teori sains klasik hanya kerana menemukan beberapa loopholes ataupun beberapa penemuan-penemuan baru di dalam sains, akhirnya mereka mula mempertikaikan tentang konsep empirical itu sendiri. Jadi pada akhir ataupun pada awal kurun ke-20 itu, satu teori yang dinamakan sebagai the Heisenberg uncertainty principle, dia dianggap sebagai satu prinsip baru di dalam modern fizik ataupun yang menemukan kepada kuantum fizik, yang mana seperti yang kita ada bahaskan tadi daripada awal berkenaan tentang bagaimana pergerakan atom itu dia adalah pergerakan yang tidak statik, dia adalah pergerakan yang bersifat sentiasa dalam kemungkinan. Dan kerana pada sekitar awal kurun ke-20 ada ahli fizik ataupun saintis fizik yang menemukan satu eksperimen, bila mana dia buat satu eksperimen disebut sebagai double slit eksperimen yang menemukan bagaimana cahaya bergerak bila mana diletakkan sumber cahaya pada satu lokasi, kemudian dia akan letak satu penghadang yang disebut sebagai metal sheet kat situ, yang mana penghadang itu mempunyai dia punya dua lubang, dan diletakkan satu skrin di sebelah kanan untuk mengukur ataupun untuk mencerap disebut sebagai photons ataupun atom-atom partikel dalam cahaya tu, foton yang terkena dengan skrin tersebut. Jadi pada peringkat awal pada eksperimen ini, mereka menyangkakan bahawa cahaya itu akan bergerak menerusi lubang yang telah dibuat pada metal sheet tadi, pada penghadang itu, dan hanya akan kena pada skrin secara lurus daripada lubang yang diletakkan. Tapi bila mana mereka menemui bahawa sebenarnya foton-foton ataupun partikel-partikel dalam cahaya itu bukan sekadar terkena pada kawasan yang ada lubang, tetapi ia terkena pada keseluruhan skrin tersebut. Seolah-olah akhirnya mereka membuat satu kesimpulan
bahawa atom ataupun partikel ini sebenarnya sifat dia akan bergerak secara rawak, kan? Maknanya ahli fizik ketika itu menemui bahawa satu prinsip yang disebut sebagai uncertainty principle ini adalah atom itu tidak mampu ditentukan lokasi dan masa keberadaan ataupun kewujudannya. Dan dia akan sentiasa bersifat di segala tempat. Dia tidak bersifat secara certainty. Dan ini yang dibahaskan oleh Einstein bila mana dia meragui tentang prinsip ini kerana ia bersifat probability ataupun bersifat yang tidak pasti. Jadi perkara ini menyebabkan akhirnya dunia fizik berada dalam keadaan yang mula mencuba untuk mencerap sesuatu yang lebih bersifat tidak pasti ataupun bersifat uncertainty lah, kan. Dan ia akhirnya menemukan kepada 1001 kemungkinan bagi dunia fizik terhadap kewujudan yang sebenarnya tidak dicerap oleh panca indera manusia. Dan ini disebut sebagai quantum fizik ataupun quantum mechanics yang mana memberi satu pendedahan besar terhadap kewujudan partikel ataupun atom yang di luar dari dunia material yang kita cerap. Sebab itu akhirnya menjadi satu persoalan kepada dunia fizik. Adakah wujud satu alam ataupun satu realiti yang lebih luas daripada dunia yang kita mampu cerap, ataupun disebut sebagai multiverse. Seolah-olah macam sebab bila mana kita melihat pada kuantum teori ataupun quantum mechanics itu, mereka melihat bahawa atom-atom itu dia bergerak di atas asas yang tidak pasti ataupun dia akan bergerak secara rawak. Dan bila mana manusia membuat satu calculation ataupun membuat satu measurement dan membuat satu kira-kira terhadap atom tadi pada satu tempat, maka itulah satu-satunya tempat material yang kita dapat cerap, kan? Maknanya kalau kita lihat bahawa contohnya cawan yang contoh saya pegang, jadi cawan ini sebenarnya sudah dicerap oleh kita, maknanya telah dibuat satu calculation ataupun telah dibuat satu measurement, satu ukuran bahawa cawan ini sedang berada di tangan. Tapi kalau ikut quantum teori ataupun quantum physics, kemungkinan cawan ini bukan berada di tangan saya, mungkin berada di bawah, mungkin berada di dapur, mungkin berada di bilik lain, adalah satu perkara yang boleh terjadi, kan? Dan maknanya atom-atom itu sebenarnya mungkin berada di tempat lain, hanya kerana kita tidak mampu measure, hanya kerana kita tidak mampu idrak, hanya kerana kita tidak mampu cerap, maka kita tidak dapat melihat kewujudan secara material cawan itu. Jadi ini semua menemukan dalam perbahasan fizik, dalam perbahasan sains, akhirnya mereka berfikir dan mereka cuba membuat satu mereka cuba meluaskan kerangka dunia yang sebenar ataupun dimensi yang sebenar dalam sesuatu yang luar kerangka material. Selama ini pada perbahasan teori klasik fizik, mereka akan sentiasa melihat dalam kerangka material. Tetapi bila mana mereka menemukan tentang tabiat atom ataupun partikel tadi yang bersifat yang bersifat tidak pasti ataupun uncertainty, maka mereka melihat bahawa kemungkinan untuk wujud sesuatu kewujudan di luar daripada kerangka material adalah satu perkara yang rasional, adalah satu perkara yang boleh difikirkan dalam teori fizik, kan? Disebut sebagai multiverse ataupun dalam sesuatu yang bersifat higher dimension dan sebagainya. Jadi ini mewujudkan satu persoalan yang sebenar atau persoalan yang besar yang masih lagi diperbincangkan dan masih cuba untuk dicari ataupun dikaji oleh saintis-saintis barat tentang apakah sebenarnya yang wujud di dunia ini. Jadi kalau kita boleh lihat gambar di sebelah, maknanya seorang ahli fizik Broussard, dia adalah seorang ahli fizik teori di US. Dia cuba untuk membuka portal multiverse, dan ini menjadi satu projek fizik di projek Kementerian Tenaga di US. Mereka cuba untuk merangka satu tembusan untuk membuka kemungkinan wujudnya satu universe yang lain. Bila mana mereka mampu untuk menembus menggunakan subatom, dan akhirnya mungkin kemungkinan wujudnya satu disebut sebagai mirror universe, maknanya universe yang menjadi cermin kepada atom-atom kita. Jadi
mereka mungkin akan memecahkan beberapa rahsia-rahsia kewujudan yang lain. Jadi itu pada kerangka mereka lah. Jadi persoalannya di sini adalah bagaimana akhirnya sains-sains barat pun ataupun fizik barat, mereka masih cuba untuk menafsirkan tentang kewujudan dan melihat kemungkinan bahawa wujudnya alam-alam yang lain di luar kerangka yang boleh dicerap oleh manusia adalah sesuatu perkara yang masih boleh dikaji dan masih boleh difikirkan dan masih di dalam kerangka yang boleh dijadikan sebagai perbahasan ilmu. Seperti mana dalam kalau di sebelah ni Michio Kaku ni seorang the leading physician lah ataupun theoretical physician yang mana dia cuba untuk membahaskan tentang higher dimension, and disebut kemungkinan bahawa dimensi yang kita ada hari ini iaitu 4 dimension, 3 dimension kita, kemudian 4 dimension dengan kerangka masa, kemudian kemungkinan kita boleh pergi lagi kepada beberapa dimensi sehingga kepada 10 dimensi. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku dan bahkan ini menjadi satu perbahasan yang masih diperbincangkan oleh saintis-saintis dan physician barat. Jadi persoalan berkenaan tentang kewujudan tadi, persoalan tentang bagaimana akhirnya kuantum fizik menemukan bagi ahli fizik barat kepada satu kewujudan yang di luar kerangka material, tetapi mereka tidak mampu memahami berkenaan tentang bagaimana untuk mereka mencerap, bagaimana mereka mahu mengetahui tentang kewujudan sesuatu. Ya, ini disebut sebagai epistemologi. Mengetahui tentang kebenaran sesuatu perkara itu, yang kita perlu faham dari sudut apakah itu sumber-sumber makrifah. Jadi di dalam kita memahami tentang makrifah ataupun sumber makrifah, yang biasanya kita ada adalah the five senses lah. Maknanya kita adanya panca indera dengan penglihatan mata, dengan hidung pernafasan, hidu bau, kemudian dengan telinga pendengaran, dengan kita melihat merasai dengan lidah, dan kita memegang dengan tangan. Jadi ini adalah satu hawas, disebut sebagai dalam perbahasan tradisi Islam disebut sebagai al-hawas, iaitu kita punya 5 panca indera ni lah. Bila mana kita memahami bahawa sumber al-hawas ini sebagai sumber makrifah kita, al-hawas ini sebagai sumber makrifah dalam kita mengetahui ataupun kita idrak dan kita mencerap sesuatu perkara, kita tahu bahawa al-hawas ini mempunyai satu limitasi, dan ia mempunyai satu had yang tertentu, dan kerana ia adalah satu perkara yang perkara yang badihi, bila mana kita tidak mampu melihat sesuatu perkara di sebalik di sebalik dinding ataupun di sebalik, kalau kita berada dalam bilik kita tidak boleh nampak apa perkara yang berlaku di luar. Jadi ia adalah satu yang badihi, yang kita tahu bahawa ia mempunyai satu had tertentu. Jadi atas itu, sumber ilmu dan pengetahuan manusia yang hanya bergantung kepada panca indera ni, yang bergantung kepada penglihatan, kan, yang bergantung kepada pendengaran, yang bergantung kepada pegang, yang bau dan sebagainya, ia adalah satu sumber ilmu yang begitu terhad dan begitu limited, kan. Sebab itu empirical yang berasaskan kepada pengamatan dan berdasarkan kepada eksperimen sebenarnya telah menatijahkan keilmuan sains yang pada kadar yang sekadar hanya ditemui berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ditemui oleh manusia, bukan keseluruhan ilmu yang wujud di dunia ini ataupun di dalam kewujudan itu sendiri. Bahkan ia mungkin bertentangan dengan penemuan-penemuan baru dan berubah-ubah mengikut apa yang ditemui oleh panca indera manusia yang lain ataupun panca indera manusia seterusnya. Sebab bila mana keilmuan itu dihadkan kepada panca indera, maka dia akan menyebabkan keilmuan itu secara hakikatnya ia bergerak secara terhad, dan ia tidak boleh pergi lebih jauh daripada itu. Sebab itu kalau kita lihat, sekiranya seseorang itu hanya bergantung kepada panca indera, hanya bergantung kepada apa yang boleh dilihat dan dirasai secara material, kalau dia benar-benar berpegang dengan falsafah itu dalam keilmuan ataupun dalam kebenaran, maka sebenarnya dia menafikan tentang segala perkara yang dia miliki. Dan kerana contohnya kalau kita berada dalam bilik, kita tahu bahawa di luar sana ada orang lain, and di luar itu adalah sebab kita pernah nampak, maka itu adalah satu pengalaman. Mungkin kita tahu bahawa
selain daripada kita di Malaysia, kita tahu bahawa ada orang lain yang hidup di Antartika ataupun mungkin di island. Walaupun kita tidak pernah nampak, walaupun kita tidak pernah jumpa, walaupun kita tidak pernah merasai ataupun mencerap wujudan mereka secara hawas, secara panca indera, tetapi kita tahu bahawa mereka wujud. Dan ini adalah satu konsep yang di luar daripada kerangka al-hawas itu, bahawa kita tahu melalui cara luar daripada kita punya panca indera, kan? Dengan mungkin kita tahu berdasarkan pembacaan kita tahu mungkin berdasarkan daripada orang yang pernah pergi dan orang pernah tengok dan menceritakan kepada kita. Jadi ini adalah satu bentuk di mana sumber ilmu ataupun sumber makrifah yang hanya terhad kepada sumber al-hawas ini, sebenarnya dia akan menjadi satu sumber ilmu yang terhad, kan? Dan ini sebenarnya satu benda yang badihi di dalam badihi ni maknanya perkara yang lumrah atau benda yang boleh difahami secara langsung. Maknanya teori-teori sains pun sebenarnya pada hakikatnya mereka tidak bergantung kepada senses ataupun empirical itu sendiri, dia tidak bersifat keseluruhannya bersifat secara senses ataupun pengamatan dan observation. Dan akhirnya bila mana seseorang itu ataupun manusia itu mula mencabar sumber makrifah dia ataupun mencabar idrak dia di luar kemampuan hawas, mengambil sesuatu idrak ataupun sumber makrifah di luar daripada panca indera dia, maka sebenarnya dia mampu membuka beberapa rahsia-rahsia wujudan. Dia akan menemui beberapa teori-teori yang selama ini tidak dilihat oleh manusia biasa. Jadi seperti mana yang kita telah lihat secara awal tadi, bahawa apabila kuantum fizik ini telah pun mencabar had dan limitasi panca indera manusia, dan kerana secara panca indera manusia kita tidak boleh memahami atau tidak boleh melihat atom itu secara material, dan perbahasan kuantum ini ia menemukan beberapa kewujudan unsur yang tidak dapat dicerap oleh manusia dan membahaskan hubungan pergerakan atom yang akhirnya menampilkan beberapa jenis disebut seperti ultralight ataupun ultrasound yang invisible, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Tetapi kita melihat, kita mengetahui bahawa cahaya itu wujud di depan mata kita seperti ultralight seperti ultralight, ataupun kita tak mampu mendengar sesuatu suara, tapi kita mengetahui bahawa itu adalah suara yang wujud di dalam dunia kewujudan ini. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana akhirnya penemuan kuantum ataupun penemuan tentang teori fizik di dalam atom-atom ini ataupun dalam sesuatu yang di luar kerangka material, ia menemukan kepada satu kewujudan yang lebih luas daripada sekadar penglihatan mata kasar gitu ataupun the visible light. Maknanya kalau teori penglihatan, kita akan lihat bila mana cahaya itu bertindak ke atas mata kita terhadap objek yang kita telah lihat, maka itu disebut sebagai visible light. Tetapi bila mana kuantum itu melihat beberapa kewujudan-kewujudan atom yang lain dan menemui kepada beberapa ultra wave, seperti microwave, radio wave, X-ray, gamma wave dan sebagainya, dan juga ultrasound dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada bagaimana akhirnya bila mana manusia itu menggunakan idrak di luar hawasnya, maknanya dengan akal dia mengetahui tentang asar, tentang kesan dan sebagainya pada kewujudan sesuatu, walaupun dia tidak lihat, walaupun dia tidak nampak dan tidak mampu dengar, tapi kerana dia memahami tentang hubung kait di antara kesan-kesan tertentu, maka dia menemui beberapa teori-teori dan formula-formula tentang tenaga dan kewujudan energi-energi yang ada dalam dunia ini. Jadi sebab itu akhirnya bila mana kita menyebut tentang sumber makrifah, kita memahami dalam perbahasan tradisi agama Islam bahawa kita mempunyai alat-alat idrak yang setiap daripada satu itu berfungsi memberi juzuk-juzuk cerapan terhadap tabiat realiti yang kita ada. Jadi kita ada al-hawas, kita ada panca indera, penglihatan, hidu, pegang dan dengar dan sebagainya, dan berinteraksi dengan akal kita di dalam mencerap ataupun memproses cerapan-cerapan idrak daripada al-hawas tadi, dan juga mempunyai satu sumber yang lebih tinggi daripada akal dan hawas itu, iaitu khabar. Ini adalah satu khususiah, bukan khususiah sebenarnya, dia adalah satu pelengkap kepada alat idrak yang dimiliki oleh manusia,
yang mana memberi kepada akal itu untuk berfungsi, memberi satu kebenaran terhadap tabiat dan realiti yang wujud di alam ataupun di dalam dunia kita. And sebab khabar ini, kalau kita pergi kepada perbahasan khabar dan epistemologi khabar pula, mungkin kita pergi satu wacana yang lain. Khabar itu sendiri kalau kita boleh lihat dia adalah satu perkara yang relatif. And maknanya kalau kita bagaimana kita tahu bahawa negara kita adalah negara Malaysia? Kita tahu melalui beberapa sejarah yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Bagaimana kita tahu tentang wujudnya negeri Melaka ataupun Kesultanan Melaka? Jadi itu semua adalah proses-proses pengkhabaran pada sesuatu perkara yang telah berlaku sebelum ini. Dan kita tahu benda itu. Jadi khabar ini adalah satu sumber yang melengkapkan keilmuan manusia dalam mengetahui sesuatu perkara yang tidak boleh dicerap dengan hawas. Maknanya panca indera kita tidak boleh mengetahui sesuatu perkara yang telah berlaku sebelum ini. Bahkan kita tidak boleh tahu perkara yang berlaku di tempat lain, melainkan ada orang yang mengkhabarkan kepada kita. Seperti mana berita. Berita news berfungsi mengkhabarkan kepada manusia lain berkenaan sesuatu perkara, kejadian yang berlaku di satu tempat yang mana kita tidak tahu perkara itu berlaku kerana tidak berlaku di depan mata kita. Jadi itu adalah secara umum tentang pengkhabaran. Dan di dalam tradisi Islam, khabar ini memiliki satu makanah, menjadi satu tempat ataupun kedudukan dan makam yang tinggi, bila mana nubuah itu sendiri adalah mengkhabarkan. Tugasannya adalah mengkhabarkan wahyu kepada kita daripada suatu dunia yang lain yang kita tidak mampu tahu, yang kita tidak mampu cerap, melainkan dengan perkhabaran daripada Nabi. Jadi bila mana seseorang manusia itu, seseorang insan itu memiliki kesempurnaan alat idrak dengan hawasnya, dengan akalnya dan dengan khabarnya, maka ia mampu memberi keseluruhan gambaran tabiat, realiti dan dimensi. Jadi di situ persoalan yang besar dan penting untuk kita memahami bagaimana kaitan di antara sumber makrifah yang tidak terhad kepada hawas, yang tidak terhad kepada panca indera, yang sempurna dengan keseluruhan alat yang kita miliki, iaitu hawas, akal dan juga khabar, maka kita mampu menilai satu tabiat, realiti dan dimensi yang sempurna ataupun yang menyeluruh. Jadi tabiat, realiti dan dimensi yang kita miliki sebagai umat Islam dengan berpegang kepada akidah dan sebagainya, kita melihat bahawa kewujudan adalah sesuatu yang lebih luas daripada apa yang kita cerap, daripada apa yang kita idrak. Sebab tu akhirnya kalau kita bahaskan, dan ini juga menjadi proses perbahasan di dalam falsafah barat, bila mana mereka masih membicarakan apakah itu sebenarnya realiti dan adakah fizikal, material itu adalah satu realiti dalam kewujudan, atau kewujudan itu sendiri satu realiti tanpa terikat dengan apa-apa dimensi fizikal. Jadi mereka masih cuba untuk merungkai persoalan-persoalan sebeginilah. Jadi dalam kita melihat kerangka kewujudan yang disusun oleh Islam, jadi jelas bahawa kewujudan itu adalah sesuatu yang luas dari apa yang mampu dicerap ataupun mampu diidrak oleh manusia, dan cerapan manusia bergantung kepada alat idrak yang berfungsi pada kadar yang ditetapkan. Maknanya kita ni manusia hanya bergantung kepada kita punya alat idrak yang kita ada. Maknanya seperti hawas. Mata yang kita ada ditentukan fungsinya untuk melihat. Dan mata kita tidak mampu untuk mencerap apa kewujudan yang dalam bentuk bunyi. Maknanya mata tidak boleh mencerap bunyi. Orang yang pekak, dia tidak boleh menggunakan penglihatan mata dia untuk mencerap wujudnya bunyi. Seperti itu juga telinga telah ditentukan dia punya fungsi dia pada pendengaran mencerap suara-suara. Dia tidak boleh mencerap penglihatan ataupun cahaya dan sebagainya. Dan akal juga mempunyai fungsi pada kadarnya yang tidak mampu mencerap sesuatu perkara yang tersembunyi di dalam hati kita, perasaan dan sebagainya, ataupun peristiwa-peristiwa masa hadapan. Akal tidak mampu mencerap perkara-perkara yang di luar daripada had dan limitasinya. Jadi sebab itu kalau kita lihat khabar pula, dia adalah satu alat idrak yang tertinggi yang disusun dalam makrifat Islam,
Kerana ia mampu berfungsi dalam sesuatu cerapan yang tidak mampu dilakukan oleh idrak hawas ataupun akal tadi. Dan maknanya seperti mana pengkhabaran daripada Nabi SAW menceritakan berkenaan tentang bagaimana asyratus sa'ah, bagaimana gambaran masa hadapan ataupun pengakhiran dunia ini, apa yang akan berlaku, bagaimana turunnya Al-Masih, bagaimana berlakunya Dajjal dan sebagainya. Itu adalah pengkhabaran tentang masa hadapan yang tidak mampu dicerap oleh akal dan juga hawas. Jadi itu adalah satu bentuk bagaimana pengkhabaran berfungsi kepada satu cerapan yang tidak mampu dilakukan oleh hawas dan akal. Jadi dalam membahaskan realiti dan kewujudan, akhirnya Islam melihat bahawa kewujudan itu ataupun realiti itu dilihat dalam bentuk dimensi. Dan di dalam Islam dibahagikan dimensi itu di dalam bentuk al-ghaib sebagai satu dimensi dan asy-syahadah sebagai satu dimensi yang lain. Jadi apabila membicarakan tentang al-ghaib, kita masuk al-ghaib, bahasa tadi, kita melihat ini adalah sesuatu yang kewujudan, satu realiti. Satu salah faham yang sering dikaitkan dengan al-ghaib ini adalah al-ghaib ini seolah-olah sesuatu yang bersifat al-adam, ia bersifat tidak wujud, ataupun ia bersifat tidak, bila mana tidak wujud maka benda itu adalah al-ghaib. Sebenarnya al-ghaib itu ia lebih tepat sekiranya kita memahami dalam kerangka dimensi ataupun satu struktur reality. Sebab kalau kita lihat perbahasan tentang al-ghaib, ia membawa maksud kepada tastirus syai'un uyun, ini disebut oleh Ibn Faris, bahawa ia bersifat tertutup. Jadi perkara yang tertutup ataupun terlindung, terhijab, ia bukan bermakna tiada, tetapi ia bersifat tertutup daripada hawas atau daripada kita punya alat idrak untuk melihat perkara itu wujud. Kalau kita lihat bagaimana pasangan ataupun antonim kepada al-ghaib itu bukan disebut sebagai al-wujud, bukan al-ghaib wal wujud, tetapi al-ghaib wasyahadah. Asyahadah ini merujuk kepada suatu idrak manusia menggunakan hawasnya, maka kewujudan itu disebut sebagai asyahadah. Maka al-ghaib itu pula bukan bermaksud kepada tidak wujud, tetapi ia adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan hawas ataupun tidak boleh diidrak oleh manusia sebagai asyahadah. Jadi ini menjadikan kewujudan yang dicerap oleh manusia disebut sebagai sesuatu syahadah, tetapi yang tidak dicerap tidak bermakna ia tidak wujud, tetapi ia adalah disebut sebagai al-ghaib. Contoh yang saya boleh bawa di sini, apabila kita punya mata, apabila hawas mata kita melakukan satu interaksi cahaya terhadap contohnya kotak, kita melihat kotak di hadapan kita, maka cerapan itu membuktikan kewujudan kotak di hadapan manusia. Kita nampak kotak di hadapan kita, maka kotak itu wujud di dalam dimensi syahadah. Namun isi kandungan yang terkandung di dalam kotak yang ada dalam kita tak dapat tahu, kerana kita tidak dapat cerap oleh mata kita. Jadi menjadikan mungkin kita meragui, kita tidak tahu adakah terkandung sesuatu dalam kotak ataupun apakah isi kandungan dalam kotak tersebut, kerana kita tidak mampu cerap dengan hawas. Jadi apa yang berada dalam dimensi syahadah adalah kewujudan kotak itu. Tetapi apabila kita melihat pelekat yang tertulis dalam kotak, yang ada pelekat dekat atas kotak tu, yang ditulis buku-buku agama. Jadi kita mengakui kewujudan buku itu, ada buku ataupun buku agama dalam kotak tersebut walaupun kita tidak nampak. Jadi kita mencerap kewujudan buku di dalam kotak di dalam dimensi yang ghaib. Jadi bila mana kita buka kotak itu, kita lihat di hadapannya memang dalam kotak tu ada buku. Jadi kewujudan itu dicerap, maknanya buku-buku itu kita idrak, kita tahu bahawa buku itu wujud dalam dimensi syahadah. Jadi perbezaan di antara ghaib dan syahadah itu hanyalah dimensi, tetapi ia tidak melibatkan tentang kewujudan buku itu. Maknanya buku itu sama ada kita cerap secara syahadah ataupun cerap secara ghaib, ia tetap wujud di dalam kotak tersebut. Jadi ini gambaran bagaimana akhirnya kita memahami berkenaan tentang tabiat realiti dan dimensi di sisi kita dengan epistemologi ghaib itu, bahawa kewujudan itu adalah sesuatu yang luas
dan ia difahami dalam dimensi-dimensi tertentu. Jadi akhirnya di sini kita boleh melontar pengertian semula ataupun definisi semula, bukan definisi semula, penambahan definisi di dalam membahaskan tentang al-ghaib itu adalah sesuatu yang realiti, yang hakiki, yang hanya belum dapat dicerap oleh hawas, belum dia dapat idrak oleh kita punya panca indera dan sebagainya. Tetapi apabila ia dicerap oleh hawas, ia berubah menjadi asyahadah. Namun ia kekal, dan zat itu ataupun kewujudan itu, perkara itu, subjek itu kekal sebagai sebuah realiti dan hakikat kewujudan. Jadi al-ghaib itu hanya berbentuk dimensi yang berubah menjadi asyahadah bila mana hawas ataupun idrak manusia dapat cerap sesuatu perkara itu. Tetapi kewujudan perkara itu tidak berkaitan dengan dimensi al-ghaib ataupun dimensi asyahadah. Gambaran mungkin kita boleh nampak lebih jelas di sini adalah dalam pembahagian al-ghaibiyah ni pun sendiri, dalam perbahasan ulama-ulama pun membahagikan nisbiyah di dalam al-ghaib ataupun relativity di dalam ghaib itu. Kalau saya boleh sebut ada beberapa layer al-ghaib lah kan. Seperti kalau kita lihat di dalam titik yang paling dalam, iaitu asyahadah, itu adalah ruang di mana kita lihat secara hawas, secara langsung. Kita tahu adanya kipas, kita tahu adanya komputer, kita tahu adanya di depan kita handphone, kita tahu adanya orang di depan kita dan sebagainya. Itu adalah ruang dimensi syahadah kita. Kita dapat lihat secara langsung. Kemudian di dalam layer yang lain, ada beberapa perkara-perkara yang bersifat meta, kan? Benda-benda yang tidak bersifat material, tetapi ia mampu dicerap juga oleh kita. Seperti contohnya, kita tahu adanya memori, ada perasaan dan sebagainya. Dan itu adalah satu bentuk mungkin layer ghaib juga. Dia juga disebut sebagai ghaib kerana ia tidak mampu dicerap oleh hawas ataupun panca indera kita. Tetapi kita tahu kewujudannya dan kita dapat rasai kewujudannya. Dan kemudian kita lihat bagaimana pula satu layer yang lain, al-ghaib yang mungkin dalam perbahasan-perbahasan semasa ataupun dalam perbahasan seperti yang kita lihat dalam kuantum fizik dan sebagainya, menemui tentang kewujudan atom, kewujudan radiasi dan sebagainya, kewujudan bagaimana planet-planet dan astronomical punya kajian di dalam kerangka ataupun layer ghaib yang seterusnya. Dan akhirnya kalau kita lihat bagaimana perbahasan dalam tradisi akidah, perbahasan berkenaan tentang eskatologi, perbahasan mengenai tentang alam akhirat, perbahasan mengenai alam barzah, perbahasan mengenai jin, perbahasan mengenai malaikat dan sebagainya juga adalah satu bentuk layer-layer lain dalam ghaibiyat tadi. Kerana ghaib dan syahadat itu seperti mana kita lihat bahawa ia adalah satu dimensi, ia adalah satu bentuk realiti yang hanya berubah-ubah sekiranya seseorang itu melihat pada sudut pandang dia sebagai panca indera, maka dia akan melihat syahadahnya hanya tertumpu kepada material yang dilihat. Tetapi apabila orang itu mampu mengirab ataupun mampu mencerap sesuatu yang lebih tinggi, mungkin tahu bahawa dan atau sebagainya, maka lihat bahawa itu perkara yang boleh dipahami atau boleh dicerap juga. Sebab itu akhirnya berkenaan tentang kewujudan yang luas ataupun yang luar daripada kerangka al-hawas ini, ia akan menjadikan manusia itu melihat realiti dan kewujudan itu sesuatu yang lebih luas daripada apa yang dicerap. Jadi semakin tinggi kadar dan alat idrak yang dimiliki manusia, seperti mana kita memiliki hawas, memiliki akal dan memiliki khabar, dan semakin tinggilah dimensi syahadahnya dan berkurangan dimensi ghaib tadi. Jadi ia adalah sesuatu yang nisbi. Dia berbeza-beza mengikut kadar seseorang. Sebab itu cerapan suara contohnya ataupun bahasa sebenarnya juga mempunyai satu kewujudan-kewujudan yang berbeza mengikut tabiat kewujudan itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, kan Allah sebut berkenaan tentang alam ini semua bertasbih. Tetapi Allah menyebut di dalam ayat itu walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu semua tidak memahami tentang tasbih itu. La tafqahun itu menunjukkan bagaimana limitasi ataupun alat idrak kita tidak mampu untuk mencerap bagaimana kewujudan suara-suara ataupun bahasa-bahasa yang dilafazkan oleh alam itu sendiri, yang mana semua daripada mereka juga bertasbih kepada Allah SWT. And ini kerana kita punya
alat idrak yang dimiliki manusia tidak mampu mencapai kepada dimensi-dimensi ataupun ia berbeza tabiatnya dalam dimensi-dimensi al-ghaib yang lain. And sebab tu juga kalau kita lihat bagaimana Allah SWT menceritakan tentang bumi dan juga gunung ganang bila mana dibawa kepada mereka amanah. And Allah sebut inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilana wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. And bagaimana gunung ganang itu menolak. Jadi ia berlaku satu kewujudan yang real tetapi dalam dimensinya yang berbeza daripada alat idrak kita. Jadi ini menunjukkan bagaimana apabila seseorang itu memiliki satu kemampuan idrak yang tinggi, maka dia akan menemukan satu kadar dimensi syahadah yang berbeza dengan orang lain. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut dalam Al-Quran, kadzalika nuri Ibrahim. Bagaimana ataupun begitulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. And bagaimana Allah memperlihatkan kepada Ibrahim keseluruhan malakut as-samawati wal ard. Dan Allah tutup dengan ayat waliyakuna minal muqinin. Dan dia menjadi daripada kalangan orang-orang yang meyakini. Jadi ini menunjukkan satu perbezaan kadar idrak yang dimiliki oleh seseorang yang mana menunjukkan juga kadar idrak nubuah itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Seperti juga Nabi Muhammad telah dipertunjukkan kepada baginda tentang Sidratul Muntaha dan sebagainya. Jadi ini menjadikan bahawa kadar nisbah dimensi ghaib itu berbeza dengan orang lain. Jadi bila mana alat idrak itu makin tinggi, maka dimensi syahadah itu makin tinggi daripada dimensi al-ghaib. Sebab itu apabila kita akan mati, kita akan meninggal dunia, kita menemui tentang kematian, maka ketika itu dimensi al-ghaib kita bertukar kepada dimensi syahadah. Maknanya apabila kita berubah kita punya alat idrak di alam akhirat, maka kita akan dapat mencerap perkara-perkara ataupun kewujudan-kewujudan di luar daripada dimensi yang kita lalui ketika di dunia. Sebab tu contohnya kalau kita lihat bagian perbahasan Al-Mizan di dalam perbahasan akidah. Al-Mizan itu memang perbahasan ulama membincangkan tentang Al-Mizan itu bagaimana, adakah benar-benar timbangan seperti mana yang boleh menimbang, maknanya dia ada calculation yang boleh menimbang amal. Jadi seolah-olah Al-Mizan itu adalah satu perkara, adalah satu timbangan yang boleh diidrak, tetapi dalam bentuk alat idrak yang berbeza daripada dimensi kita pada sekarang lah. Jadi bila mana kita mati ataupun kita pergi ke alam barzah dan pergi kepada alam akhirat, alat idrak kita akan berfungsi secara bersesuaian dengan keperluan ataupun dengan tabiat dimensi-dimensi pada alam-alam barzah dan alam akhirat tersebut. Jadi sebab tu dia sebut sebagai syahadah. Bila mana kita masuk kepada alam akhirat, kita telah mati dan sebagainya, perkara-perkara yang ghaib itu siksaan kubur, neraka, mahsyar dan sebagainya adalah perkara yang kita boleh idrak secara syahadah. Sebab tu akhirnya bila mana kita melihat kesimpulan secara menyeluruh tentang al-ghaib, ia bukan perbahasan berkenaan semata-mata perbahasan tentang keimanan yang kita faham secara basic lah, secara asas tentang malaikat, tentang jin, tentang syurga dan neraka dan sebagainya. Tetapi ia adalah satu perbahasan sebenarnya berkenaan tentang keseluruhan kewujudan yang kita terima secara natural pun di dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu kalau kita lihat mengapa manusia sebenarnya berhajatkan kepada dimensi al-ghaib ini, pertamanya kita lihat bahawa ia sebenarnya memberi satu definisi kepada kehidupan secara daruri dan secara pasti ataupun secara tidak boleh ditukar alternatif lain daripada al-ghaib. Dan sebab akhirnya kalau kita lihat manusia itu sendiri secara lumrahnya memerlukan kepada pengetahuan terhadap sesuatu yang di luar batas deria zahirnya. Sebab akhirnya kehidupan dia dapat disusun dan dijalani dengan harmoni berdasarkan memori, berdasarkan pengalaman. Dia perlukan kepada satu kepercayaan, dia perlukan kepada satu perasaan cinta, perasaan memerlukan. Jadi ini semua adalah satu perkara yang bersifat al-ghaib sebenarnya,
yang mana manusia memerlukan kepada kewujudan-kewujudan itu untuk menyusun kehidupan dia. Kan? Jadi kehidupan kita secara asasnya sentiasa bersandarkan kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada material. Jadi unsur-unsur di luar material ini sebenarnya membentuk satu harakatul hayah, yang membentuk satu pergerakan kehidupan yang mempengaruhi cara kita melihat peluang dan kita bertindak atas peluang itu. Cara kita melihat bahawa adanya ancaman. Kan? Jadi ia adalah satu step yang lebih awal dalam akal kita untuk berinteraksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang wujud yang tidak dapat dikesan oleh deria panca indera kita. Kemudian bagaimana kita melihat bahawa manusia ini berhajatkan kepada dimensi al-ghaib, kerana dimensi al-ghaib ini sebenarnya dia membina satu peradaban, satu kemajuan tamadun yang berasaskan kepada hakikat kewujudan. Kemajuan dalam sebuah peningkatan terhadap kemanusiaan akhirnya memberikan kepada manusia satu kefahaman tentang perkembangan dan pergerakan tentang teori-teori energi dan sebagainya terhadap satu perkara yang berlaku. Saya boleh sebut bagaimana Imam Al-Ghazali di dalam dia memahami tentang dimensi al-ghaib ini ataupun tentang al-ghaib, dia memahami berkenaan tentang teori as-sababiyah. As-sababiyah ataupun perkara berkaitan tentang asbab musabab dalam satu kejadian. Kalau kita letak tentang kita bahaskan berkenaan tentang kertas yang terbakar. Apakah sebenarnya yang menjadikan kertas itu terbakar? Adakah kerana mancis yang membakar kertas itu akhirnya wujudnya kebakaran di atas zat kertas itu, ataupun bakar itu, mancis itu adalah satu kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT, ditentukan oleh qadar Allah SWT, dan juga kebakaran itu adalah satu perkara yang memang Allah SWT tentukan juga dan Allah cipta dan Allah jadikan. Ia tidak ada satu perkaitan di antara bakar dengan mancis dan juga kebakaran di atas kertas. Jadi Imam Ghazali apabila dia melihat membahaskan tentang wujudnya al-ghaib al-mutlaq yang tertinggi iaitu Allah SWT yang mengawal dan mentadbir keseluruhan zat-zat yang muncul, maka ia menemukan kepada akhirnya sifat kejadian ataupun peristiwa itu tidak terikat dengan asbab-asbab tertentu. Dan perkara ini apabila dikaitkan dengan teori kuantum, maka beberapa ahli-ahli pengkaji juga melihat kesamaan ataupun penemuan sebenarnya Imam Ghazali apabila dia membahaskan al-ghaib itu sebenarnya dia membahaskan satu teori kuantum. Teori kuantum yang mana melihat bahawa kewujudan-kewujudan atom itu bukan bersifat secara tetap, ia bersifat secara tiba-tiba. Maka dia tidak ada satu kaitan di antara satu kedudukan atom dan satu kedudukan atom yang lain. Dia seolah sentiasa bersifat kemungkinan. Dan maka seolah-olah bila mana seorang itu berpegang dengan epistemologi ghaib, dia mampu menemukan satu rahsia-rahsia kewujudan yang membangun satu peradaban dan satu kemajuan yang berasaskan kepada hakikat al-ghaib itu sendiri. Dan akhirnya dimensi al-ghaib ini membuka satu elemen terbesar dalam manusia iaitu kehendak al-hurriyah yang melahirkan dinamika hidup yang bergerak, yang berfikir, yang mencari menghubung satu kejadian dan satu kejadian yang akhirnya menjadikan manusia itu berfungsi untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Okay, sikit lagi saya habiskan. Yang terakhir, kesimpulan kita akhirnya bila kita melihat al-ghaib itu sendiri, kita melihat dalam ufuk yang baru. And yang pertama, apabila kita menyebut tentang keimanan terhadap al-ghaib, ia adalah bermaksud kita berpegang dengan satu realiti kewujudan yang luas dari sesuatu yang material atau fizikal. Dan maka ia tidak terikat dengan apa-apa sesuatu yang hanya diukur melalui panca indera hawas ataupun panca indera mata dan juga material. Yang kedua, apabila kita menyebut tentang keimanan terhadap al-ghaib, ia adalah satu titik yang menghubungkan manusia kepada rahsia-rahsia dan formula alam. Dan seperti mana kita lihat tentang teori kuantum, teori kemungkinan di dalam fizik. Jadi keimanan terhadap al-ghaib itu bermaksud kepada sesuatu yang benar-benar rasional, yang benar-benar terkehadapan di dalam penemuan-penemuan sains, dan ia tidak boleh dinafikan oleh mana-mana manhaj keilmuan yang dipelopori oleh sains sekarang lah. Dan yang terakhir, apabila kita bermaksud kepada beriman terhadap al-ghaib, ia menyimpulkan bahawa iman itu sendiri, ia bukan sekadar satu faith yang tidak memberi kesan kepada ketamadunan, tetapi tahap pengetahuan manusia terhadap kebenaran yang sebenarnya menjadi satu tapak kepada sebuah peradaban. Jadi wallahu alam, mungkin ambil masa yang agak panjang juga.
Saya okay, macam ni Ustaz Firdaus. Syukran pada Ustaz Abdul Rahman atas perkongsian yang menarik pada malam ini, yang kita cuba melihat, maksudnya dia bawa perbincangan kita pada malam ini bermula daripada pintu sains. Maksudnya daripada pintu sains tu akhirnya membawa kita ke arah memahami al-ghaib itu sendiri. Maksudnya dia dalam pembahasan kuantum fizik, dan dalam pembahasan, dan sebenarnya satu benda yang menarik juga yang saya nak mungkin saya tambah sikit lah untuk kita kongsi, maksudnya bagaimana sains hari ini, seperti mana dalam perbahasan sains akhirnya itu juga dalam perbahasan alam ghaib, perkembangan sains, sampai satu masa, sama ada melalui kuantum ke, sama ada melalui kosmologi, astronomi, akhirnya memang dia akan menjumpai kepada pintu wujudnya satu alam yang lain. Sebab apa? Sebab alam fizikal itu tidak dapat dipisahkan daripada alam ghaib. Macam seperti mana Ustaz Abdul Rahman sebutkan tadi, ini adalah suatu kewujudan yang satu. Satu kewujudan yang satu yang tidak dapat dipisahkan. Dan sebagai contoh, saya pernah terbaca dalam penemuan astronomi hari ini ataupun kosmologi hari ini, dia orang banyak berbincang tentang dark matter. Maksudnya dengan segala formula matematik yang ada, dia orang tidak dapat merungkai tentang teori graviti. Teori graviti maksudnya yang menghubungkan antara matahari dengan planet-planet tu. Kalaulah secara logik gravitinya, bila ada matahari yang menarik planet-planet yang berada di sekelilingnya tu, berlalu masa sepatutnya planet tu akan makin dekat dan akhirnya akan hancur. Jadi dekat situ apa yang menyebabkan sebenarnya planet tu tak makin dekat, dan apa yang menyebabkan planet itu sentiasa berada atas orbit tu sendiri. Jadi akhirnya dia menyebut tentang dark matter. Mungkin selepas ni hadirin boleh cuba baca macam ni lah. Akhirnya dia pun sendiri menggambarkan dark matter ni adalah satu benda yang gaib, yang tak dapat nampak dan masih lagi tidak dapat dicerap, tetapi mempunyai kadar kewujudan yang tinggi dalam alam ni, yang dikatakan sehingga 75% daripada kewujudan planet ataupun alam ini sendiri. Jadi benda itu adalah satu benda yang menarik lah, yang menunjukkan sebenarnya sains itu sendiri akhirnya tak dapat memberi satu pembuktian yang kukuh, satu kesimpulan yang kukuh, tetapi ini adalah satu proses-proses yang akhirnya memang dia akan jumpa kepada satu penemuan secara logik ataupun secara saintifiknya wujudnya suatu alam yang lain, disebut sebagai alam ghaib. Jadi saya buka untuk sesi, kalau ada sesi perbincangan ataupun sesi soalan, sama ada boleh melalui chat ataupun boleh secara langsung lah pada panel. Rasa dalam chat ada satu soalan daripada Ibrahim Azran, yang dia tanya, multiverse tu memang istilah ilmiah atau saintifik ke Ustaz? Okay. Yang bincang terus kan? Boleh. Okay, kalau nak membincangkan berkenaan tentang istilah, ia bukanlah satu perkara yang disepakati lah. Maknanya sebenarnya multiverse tu sendiri pun dia berbeza-beza pandangan, sebab dia masih bersifat kalau dalam ilmu fizik, dia ada ilmu fizik tu sendiri ataupun practical fizik, dia ada bersifat theoretical fizik. Theoretical fizik ni dia satu ruang ilmu fizik yang masih bersifat teori. Dia tidak boleh dibuktikan lagi, tidak boleh dipastikan lagi, tapi ia bersifat kemungkinan-kemungkinan. Jadi perbahasan kuantum ni pun kebanyakannya dibahaskan oleh theoretical fizik. Jadi multiverse ni dia masih bersifat saya sebut sebagai hipotesis lah kalau dalam empirical punya method. Jadi multiverse itu ataupun parallel universe, dia bersifat kemungkinan, sebab dia hanya menemukan dalam teori fizik hari ini, dia hanya menemukan kepada sifat atom itu yang bersifat rawak ataupun bersifat probability. Satu kedudukan atom kemungkinan juga berada di tempat yang lain. Atom itu tidak bersifat tetap, dia tidak boleh dipastikan di mana lokasinya, di mana tempatnya.
apa yang kita boleh pastikan adalah apa yang kita measure. Jadi sebab tu akhirnya timbul daripada perbahasan atom yang tidak tetap itu, kemungkinan wujudnya, bila mana sebut ada atom yang lain, maknanya kalau kata-kata saya ada di sini, atom saya ada di sini, jadi saya ada di sini. Tetapi atom saya juga berada di tempat yang lain. Mungkin saya berada di pejabat saya sekarang, dalam masa yang sama kerana atom itu bersifat pelbagai ataupun bersifat tidak tetap. Jadi sebab tu dia timbul bahawa adanya universe lain disebabkan sifat atom itu tidak berada dalam satu kedudukan yang sama ataupun berada kedudukan yang tetap. Jadi dia adalah bersifat teori yang belum lagi dipastikan, tapi macam saya tunjuk dalam saya punya slide bahawa ada usaha-usaha secara projek negara pun oleh Amerika untuk membuka portal universe lain ataupun kemungkinan mirror universe. Maknanya orang macam saya ada juga di alam lain, kan? Maknanya ada Abdul Rahman yang kedua. Itulah disebut sebagai teori multiverse. Tapi secara istilah dia pelbagai. Dia sebut parallel universe, dia sebut mirror universe, dia sebut sebagai multi universe. Dia pun sebenarnya ada pelbagai bentuk juga kan? Mungkin Ustaz Firdaus boleh tambah sikit. Bukan ada yang saya pernah terbaca lah, dia ada pelbagai bentuk juga. Maksudnya ada yang melihat sebagai macam Ustaz Rahman sebut tadi sebagai parallel universe, maksudnya melihat benda tu secara bersekali. Biasanya dibagi bayangan sebagai contoh, kan, kita sampai ke satu sempang, ada sempang kanan dan sempang kiri. Kan? Jadi contoh bila mana kita dalam menilai nak pilih sempang mana yang kita nak masuk, kan? Bila kita masuk sempang kanan, pilihan atau bayangan kita untuk di sempang kiri tu telah mencipta satu universe yang lain. Tu dia punya secara teori lah, kan? Tapi benda tu dia apa, biasanya kalau dalam sains ni dipanggil mathematical science, kan? Sains yang berdasarkan kiraan matematik lah. Contoh macam atom, kuantum sendiri, memang dia orang pun tak pernah nampak, tak ada manusia boleh nampak, kan? Jadi macam mana orang boleh sahkan atom tu wujud? Tu dipanggil melalui mathematical science lah, kan? Dan menarik lagi satu tentang multi-universe. Kalau sebenarnya teori tentang multi-universe ni dia bukan datang daripada sains, bukan baru datang daripada sains. Sebenarnya dia datang pernah sebelum tu lagi. And dikatakan banyak daripada Yahudi ahli kitab yang melontarkan idea tersebut. Sehingga kan ada satu riwayat yang dikatakan daripada Ibnu Abbas. Tapi bila dilihat sumber tu memang dikatakan dhaif dan juga ada setengahnya mengatakan sebagai maudhu', tak tepat daripada Ibnu Abbas. Tapi memang dikatakan daripada kata-kata Ibnu Abbas tu menyebutkan bahawa daripada Al-Quran tujuh langit tu kan. Sab'u samawat wal ardu mislahun. Kan, wal ardu mislahun, dan bumi yang sepertinya mislahun. Dan jadi dekat situ ada, tapi kata-kata ni dalam tafsir At-Tabari ada disebutkan, ada disebutkan kata-kata disebutkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebutkan dia dalam kisah dia ada seorang tu dia datang pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tengah syarahkan ayat tersebut. Kemudian dia tanya, orang tu tanya pada Ibnu Abbas, macam mana maksud ayat ni sebenarnya? Kemudian Ibnu Abbas cakap, aku takut kalau aku ceritakan macam mana maksud ayat ni, kau akan kufur. Kau akan kufur. Lepas tu orang anak murid tadi cakap, aku nak tahu juga macam mana. Jadi Ibnu Abbas pun cakap, dia cakap adanya 7 alam, yang pada satu alam tu adanya Nabi, wujudnya Adam ke Adam mislakum, wa Nuh mislakum. Maksudnya ada wujudnya Adam pada Adam yang lain, pada di universe yang lain, seperti mana Adam ada pada universe ni. Wujudnya Nabi Nuh pada universe yang lain seperti mana adanya Nuh dalam universe ni. Ni kalau orang banyak cerita tentang multi-universe perspektif ni, dia akan banyak sandarkan pada kata-kata Ibnu Abbas ni lah. Cuma periwayatan tu memang dhaif lah, lemah lah dalam bahasa universe tu. Okay. Ada soalan juga daripada Ustaz Ibrahim. Okay. Apakah baseline orang kafir menurut ke sains, dan kenapa kadang-kadang ada saintis semakin mengenal Tuhan dan ada yang tidak? Jadi persoalan berkenaan tentang penerokaan sains yang diusahakan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang tidak memiliki tauhid.
mereka berpegang kepada satu metod yang berasaskan kepada skeptism. Skeptism ni adalah satu teori ataupun satu keadaan di mana orang-orang yang berpegang dengan konsep skeptism ini sentiasa melihat sesuatu itu dalam keadaan yang syak. Jadi dia akan cuba meneroka sesuatu perkara yang bila mana dia melihat sesuatu perkara itu, jadi dia akan cuba syak bahawa adakah benda itu benar, adakah benda itu betul, adakah benda itu tidak wujud dan sebagainya. Dia akan cuba melihat sesuatu perkara itu dalam bentuk yang bukan hakikat. Dia akan cuba untuk syak kepada perkara itu, barulah dia melihat penemuan-penemuan ataupun formula-formula yang lahir daripada skeptism tadi itulah. Jadi secara umumnya maknanya kerangka metod orang-orang yang tidak berpegang kepada tauhid ini, dia akan meneroka sains ataupun meneroka alam ini dalam bentuk yang bukan berasaskan kepada hakikat kewujudan. Ini dia punya poin penting di sinilah, bahawa mereka sebab mereka tidak mempunyai satu kemampuan, mereka tidak ada alat idrak kepada hakikat kewujudan itu sendiri, hanya mereka bermula dengan titik yang bersifat skeptism ataupun tidak percaya ataupun syak tentang sesuatu perkara itu. Mungkin itu secara umum lah tentang tentang baseline tadi. Dan isu tentang mengenali Tuhan, akhirnya kita perlu faham satu perkara lah tentang sains pada hari ini. Ialah satu sains yang bersifat waham. Ialah satu sains yang bersifat masih kabur dan tidak jujur. Kan? Sebab sekiranya sains itu benar-benar jujur, benar-benar dia berpegang dengan kebenaran, maka dia akan menemui tentang hakikat-hakikat kewujudan seperti mana kita lihat dalam perbincangan kuantum. Bila mana dia melihat perbincangan kuantum, maka sekiranya dia jujur dengan perbincangan itu, maka dia akan melihat bahawa kewujudan itu adalah satu perkara yang lebih besar daripada perkara-perkara material, dan menyebabkan sepatutnya dia boleh mempercayai dan berpegang dengan epistemologi dalam Islam seperti mana perkhabaran daripada wahyu dan sebagainya. Sebab itu juga adalah perkara yang gaib, seperti mana mereka melihat kemungkinan wujudnya atom-atom lain selain daripada atom yang boleh dicerap dalam bentuk material. Jadi isu tentang saintis mengenali Tuhan ataupun tidak ialah persoalan tentang kejujuran saintis itu dalam menemui kebenaran. Sekiranya dia benar-benar jujur, seperti mana dalam perbahasan kuantum, jadi dia akan boleh pergi kepada memahami dan berpegang kepada kepercayaan tentang al-ghaib itu sendiri. Dan juga soalan daripada Ustaz Ibrahim, skeptism ini kontradik dengan naluri manusia yang mahukan kebenaran mutlak, mengapa berlaku begitu? Mungkin perbahasan sebenarnya skeptism dan saintism ni dia perbahasan yang sangat panjang. Sebelum ni pun wacana fikir pertama tak silap pernah ada, Ustaz Daus kan? Pada sedi keberapa bersama dengan Ustaz Suhail memang membincangkan tentang saintism barat ni. Okey, boleh rujuk baliklah rakaman yang ada. Tapi satu perbincangan panjang cuma berkenaan tentang saintism dan juga skeptism ni, dia akhirnya dia bukan mencari kebenaran. Itu dia punya ending game dia lah. Dia bukan mencari kebenaran, dia hanya mereka satu bentuk waham ilmu agar boleh diselarikan dia punya kehendak nafsu dan keinginan mereka yang mahukan akhirnya kepada keabadian, kepada kekuasaan, kepada akhirnya boleh menguasai keseluruhan hatta takdir diri mereka sendiri. Jadi itu sebenarnya dia punya ending game kepada saintis-saintis ini yang mencari keilmuan-keilmuan dalam alam. Mereka bukan mahu mencari kebenaran secara mutlak, kan? Tapi mana-mana manusia ataupun saintis-saintis yang benar-benar secara boleh sebut sebagai naif, kan? Maknanya dia benar-benar cari, betul nak cari lah. Dan apakah formula dan rahsia-rahsia kewujudan tersebut, akhirnya kalau betul-betul dia cari, dia akan menemui kepada penemuan tauhid. Jadi ini sebenarnya yang berlaku lah. Jadi kenapa ia tidak berlaku ke arah ketauhidan ataupun ketuhanan ataupun kebenaran mutlak? Sebab skeptism itu ataupun sains yang diasaskan oleh barat itu sebenarnya mereka mempunyai kehendak. Kehendak apa? Kehendak menjadi Tuhan kepada diri mereka sendiri. Kehendak untuk mengawal keseluruhan kewujudan mereka. Mereka tidak mahu ada unsur lain yang mengawal mereka. Itu dia punya keseluruhan apa yang berlaku di dalam dunia kajian dan sains pada hari inilah. Wallah secara beringkas. Okay. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Luqman dari Rawang, Selangor. Selamat datang.
Ada soalan ni tapi dia susah nak sebut lah sebab benda ni gaib kan. Jangan saya cuba Tapi susun. segan kita dengan pakar teknologi ni. Terus saya macam mana benda ni kan bagi saya kalau saya cerita ke orang luar tak faham. Dan macam komputer sendiri pun saya sebab saya menaip kod hari-hari dan sampai satu tahap tu saya macam apa sebenarnya terjadi kat kod yang bila saya type ni kan, macam mana komputer proses, dan akhirnya dia akan bawa kita ke transistor dan sebagainya kan, akhirnya akan bawa ke macam mana manusia boleh cipta transistor, akhirnya bawa kepada pasir. Faham tak? Jadi macam okay, tak apalah tu kemudian lah, cuma dia memang macam saya cakap tadi ada dia satu benda yang memang susah nak diungkapkan dan difahami oleh orang awam. Satu, jadi dan macam mana saya nak kata, itulah sebagai kita nak kaitkan macam saya tengok, saya dah tengok, saya follow dah awal tadi macam mana Ustaz bentangkan yang sains, kemudian kepada akhirnya kepada bawa kepada keimanan dan ketamadunan. Ada soalan saya simple je, apa peranan kita di zaman ini, di abad ini, kurun ini kan, macam mana? Simple lah, apa peranan kita memahami benda ni untuk membina satu tamadun akan datang. Sebab saya nampak orang contoh kurun sebelum ni, mungkin umat kurun sebelum ni dia punya pandangan dia berbeza dengan kita, faham tak? Faham kan? Maksudnya macam saya cakap tadi, dari segi material, dari segi hawas mereka gunakan benda fizikal, mungkin ketuk, mata dan sebagainya, angin tiup dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni benda gaib kan, sedang elektrik pun rumah kita sendiri contoh ada wifi kan, kita wirelessly macam mana benda tu boleh masuk dalam handphone kita sedangkan kita tak connect apa-apa wire pun. Sampailah benda tu oh kita percaya adanya wifi sebab ada WhatsApp sampai, ada boleh connect internet, sampai benda tu jadi syahadahan. Jadi itulah maksudnya kadang-kadang macam saya dan bidang teknologi kadang fikir tak apa peranan kita sebenarnya, dan kenapa sekarang asyik-asyik barat macam tu. Kalau saya pastikan bukan barat dia, kadang China ada juga, Rusia ada juga, dia kita boleh kata kuasa besar kot kan, yang mendahului apa-apa kajian atau apa-apa benda yang kita panggil sekarang ni lah kan, macam 2-3 hari lepas kot NASA baru landing dia punya apa, kalau Ustaz baca kan, baru landing dia punya robot tu dekat Mars untuk kaji boleh tak kita kolonikan Mars tu kan sebelum manusia sampai sana. Dan itu pun saya macam terdetik, kalau contohlah kalau terjadinya benda itu, manusia boleh sampai ke Marikh dan manusia berjaya mengkoloni Marikh itu, lepas tu saya fikir macam mana orang awam fikir nanti macam mana Allah Ta'ala sebut bagai langit dan bumi. Bagai langit dan bumi, adakah ada langit dan bumi dan manusia memang tak akan berjaya hidup dekat Mars atau apa-apa bintang atau planet pun, faham tak? Betul lah, sekarang bila Ustaz Firdaus sebut pasal Ibn Abbas punya tadi kan, dia kata aku takut kalau aku cerita ni kau jadi kufur, dan benda ni pun bagi saya macam bila penemuan baru iman jadi longgar. Contoh macam God particle lah. Tak dengar tapi tak tahu macam ni. Macam tu lah, mungkin Ustaz ada pandangan atau ulasan. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin ni adalah satu soalan yang boleh jadi penutup terus kot Ustaz Firdaus. Boleh. Dan kalau ada lagi lah, kalau tak ada mungkin kita boleh terus simpulkan berkenaan. Memang satu lontaran yang sangat baik daripada saudara Lokman, dan maknanya saudara Lokman pun seorang yang setiap hari menghadap teknologi, data dan sebagainya. Memang satu persoalan yang sangat besar berkenaan tentang akhirnya peranan. Dan bila mana kita membincangkan tentang ghaib dan sebagainya, dan kita melihat tentang kemajuan, memang ini menjadi satu perbahasan pada awal saya sebut, perbahasan berkenaan tentang kemajuan, scientific revolution dan sebagainya, dipelopori oleh something yang bukan mengiktiraf pun ghaib. Seolah mereka tidak mengiktiraf ghaib. Ghaib ni satu perbahasan
faith, religion yang diketepikan. Jadi seolah-olah ia tidak boleh tidak boleh disepadukan dalam satu bentuk apa yang disebut sebagai tamadun ataupun peradaban. Dan di sini letaknya peranan yang terletak salah satunya kepada kita semua. Satu peranan untuk membawa satu revolusi ataupun satu perubahan yang mendasar terhadap keilmuan yang wujud di dunia ini, iaitu keilmuan yang bersepadu secara menyeluruh tentang sains, tentang rasional, tentang kajian segala perkara-perkara yang bersifat tentang akal, yang disebut selalunya akal, dan perkara-perkara yang berkaitan tentang wahyu. And apabila kita berperanan, kita mainkan peranan yang besar untuk melihat kesepaduan itu, bahawa ia adalah satu perkara yang tidak terpisah. Dan akal kita berfikir, kita mengkaji, kita melihat setiap perkara-perkara yang berlaku dengan kerangka-kerangka yang rasional dan benar-benar saintifik dan sebagainya, dan itu tidak akan sekali-kali bertentangan dengan apa yang kita dah boleh kupas daripada wahyu. Bahkan kita melihat wahyu itu sendiri, kan, maknanya kitabullah, wahyu daripada Allah itu sebagai satu penemuan sains. Kita boleh membuka teori-teori dan rahsia alam daripada Al-Quran. Sebab seperti mana kita bincang tadi, bahawa sumber makrifat ini bukan sekadar daripada akal dan juga hawas, tetapi ia dalam bentuk pengkhabaran. Pengkhabaran daripada wahyu itu membuka kepada kita rahsia-rahsia dan mungkin formula-formula energi yang tidak ditemui oleh mana-mana lagi saintis-saintis pada hari ini. Sekiranya kita membuka Al-Quran itu dalam kerangka yang lebih luas dalam bentuk keilmuan yang bersepadu. Jadi peranan kita untuk menyatupadukan dua-dua realm ni lah, dua-dua sudut ini kepada satu benda yang bersepadu. Dan mungkin di akhir ni saya boleh sebut mungkin kesimpulan akhir lah. Bila mana Allah SWT menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut awal sekali permulaan Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fi, Alkitab itu tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin. Kemudian Allah letakkan sifat yang pertama iaitu yu'minuna bil ghaib. Kemudian barulah sifat-sifat lain. Allah menceritakan bagaimana keimanan ghaib itu adalah satu kunci ataupun satu pembuka kepada keseluruhan kitabullah. Sebab dalam perbahasan al-ghaib pun Asy-Syarawi pernah menyebut tentang kenapa Allah sebut al-yu'minuna bil ghaib sahaja. Sebab al-ghaib itu telah menyimpulkan keseluruhan manhaj keilmuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan rukun iman pun kalau kita lihat beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada nubuah dan sebagainya adalah keimanan yang bersifat ghaib. Dan bahkan seperti mana kita telah bincangkan berkaitan tentang epistemologi ghaib yang luas ufuk dia, maknanya manusia perlukan kepada dimensi al-ghaib dan dia perlu mengiktiraf kewujudan al-ghaib. Sebab kalau tak mengiktiraf kewujudan al-ghaib, maka dia seolah dia akan hidup dalam keadaan yang sempit. Dia perlu hidup dalam keadaan yang bersendiri. Jadi yu'minuna bil ghaib ini adalah satu ayat penyataan daripada Allah, satu kalamullah yang menceritakan kepada kita rahsia kepada segala kewujudan. Jadi orang-orang yang beriman kepada al-ghaib seperti kita seharusnya menjadi orang yang benar-benar mampu membuka seluruh rahsia kewujudan lah. Sebab bila mana kita beriman dengan al-ghaib, kita pertama kita mengiktiraf segala kewujudan yang tidak terhad kepada panca indera dan kita punya hawas. Dia terus membuka kepada satu ufuk yang luas. Berbeza dengan barat, dia bermula dengan hawas dulu. Dia bermula dengan terhad, baru dia buka sikit-sikit. Dia buka lagi, penemuan-penemuan baru dia buka lagi. Tapi bila mana Allah sebut yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada ghaib, dia terus kepada satu pengiktirafan kepada kewujudan yang tidak terhad, dan daripada situ dia membuka kepada rahsia-rahsia yang sebenarnya lebih banyak terkandung sebab dia tidak mempunyai apa-apa limitasi dan had-had dalam keilmuan dia. Jadi itulah sebenarnya peranan yang paling besar bila kita memahami epistemologi ghaib ini adalah kita memahami bagaimana kemampuan kita sebagai ummah yang mampu membuka rahsia-rahsia dan formula-formula kewujudan yang kita boleh kira banyak lagi yang tidak dijumpai oleh penemuan-penemuan ilmu pada hari inilah. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bincang tentang ghaib ni, tentang mimpi, tentang alam-alam tertentu lah. Jadi benda-benda tu mungkin tak sempat lah kita kupas secara menyeluruh daripada malam ni. Mungkin itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Ustaz Firdaus. Wallahualam. Syukran jazilan kepada Ustaz Abdul Rahman atas perkongsian dan
pembentangan pada malam ini. Jadi antara benda besar yang boleh kita simpulkan pada malam ini adalah kita akhirnya dapat melihat bahawa ghaib itu adalah satu perkara yang ilmiah, kan? Bukanlah suatu benda yang bayang-bayangan ataupun satu benda yang kosong, tapi dia adalah satu benda ilmu yang mempunyai nilai ilmu dan mampu difahami oleh akal manusia itu sendiri. Dan saya tertarik untuk tutup dengan Syed Qutb yang di dalam Fizilal, bila mana dia berbicara tentang ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, yang di dalam juz 2, yang di mana saja kau melihat maka kau akan dapat akan melihat fasamma wajhullah, kau akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bahaskan bagaimana hari ini dalam perbahasan falsafah ke sains ke, semua tu adalah dieksploitasi dan digunakan oleh hawa nafsu barat, kan? Bila kita sebut barat ni, dia bukan berletak pada tempat, tetapi pada Taurut itu sendiri, keseluruhan Taurut itu sendiri akhirnya menggunakan sama ada sains atau falsafah ni adalah memenuhi kehendak hawa nafsu dia. Tetapi sampai satu masa bila dia kaji falsafah, bila dia kaji sains, akhirnya dia akan berjumpa pada pintu hakikat. Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Sebab itulah Syed Qutb kata, sebab itulah falsafah ni terlalu banyak cabang. Sebab itulah sains itu sendiri terlalu banyak cabang. Sebab bila mana dia jumpa dengan Allah, fasamma wajhullah, maka dia pun tutup pintu ni, dia pergi ke pintu lain. Dia buka ke pintu lain. Kemudian dia mencari lagi. Dia adalah suatu usaha kekufuran. Suatu usaha kekufuran yang berlaku sepanjang zaman. Yang berlaku sepanjang zaman. Jadi syukran sekali lagi kepada Ustaz Abdul Rahman, dan syukran pada semua hadirin yang dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan adakan lagi, kita akan dapat jumpa lagi dalam sesi wacana fikir yang akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang lemah datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.